bersara dah kan. Maka saya ingin mengupas sedikit berkenaan dengan merdeka dari sudut perspektif Islam, yang mana perkataan merdeka ini dalam bahasa Arab ia boleh diterjemahkan sebagai hurriyah. Kan, hurriyah ini bermaksud bebas. Bebas daripada penjajahan, bebas daripada kurungan dan sebagainya. Itu dari segi bahasa lah. Namun menurut seorang tokoh Islam, Tan Sri Profesor Dr. Syekh Syed Muhammad Naqib Al-Atas, beliau mengatakan dalam konteks Islam, kebebasan ia lebih kepada merujuk kepada ikhtiar, lebih daripada hurriyah. Dan ikhtiar ni adalah keupayaan untuk memilih. Maka ikhtiar kat sini merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada keupayaan untuk memilih sesuatu yang lebih baik. Maka sebab itulah Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mana mereka berhijrah daripada kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka ini walaupun ia lebih kepada nak membebaskan diri mereka daripada kezaliman, daripada kesyirikan, daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka ini ikhtiar, yakni memilih kepada tempat yang lebih baik, yang mungkin menjanjikan suasana ataupun keadaan yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih damai, yang lebih harmoni. Yakni dekat kota Yathrib ataupun kota Madinatul Munawwarah. Seterusnya tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut pasal merdeka ni untuk negara kita, kita pasti akan membayangkan susuk tubuh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Namun saya nak sebut dari segi perspektif Islam, yang mana Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul, mereka juga merupakan pejuang kemerdekaan. Sama ada kita sedar ataupun tidak, maka itu adalah realitinya. Yang mana manusia ini secara fitrahnya, secara lumrahnya, mereka ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembahnya. Yakni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga merupakan pejuang kemerdekaan. Bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya dia untuk membebaskan manusia ini daripada sifat perhambaan sesama makhluk. Maka bila mana saya sebutkan tadi, manusia ini secara fitrah dia memang menyembah Allah. Itu adalah secara fitrah. Maka sesuatu yang melanggar fitrah, contohnya macam orang tersebut dia menyembah berhala, ataupun dia menyembah apa yang dikatakan sebagai Tuhan ataupun dewa-dewa lain, maka itu telah melanggar fitrah. Dia sama lebih kurang macam fitrah manusia lah yang Allah ciptakan. Manusia yang mana Allah ciptakan, lelaki berkehendak dengan perempuan dan perempuan berkehendak dengan lelaki. Maknanya berpasangan Allah ciptakan kan. Maka andai kata lelaki tiba-tiba suka sesama lelaki dan perempuan suka sesama perempuan, maka itu dianggap sebagai melanggar fitrah, melanggar tabi'i manusia. Maka kembali kepada cerita tadi, bila mana manusia ni yang secara fitrahnya memang Allah ciptakan memang untuk menyembah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia ini kecuali untuk menyembah dia, yakni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiba-tiba bermula daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, tiba-tiba ada manusia yang pandai-pandai mencipta berhala lalu menyembahnya. Maka ini telah melanggar fitrah. Ini telah melanggar tabi'i manusia. Ini telah melanggar sunnatullah. Sekaligus mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia telah melakukan kezaliman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah turunkan, Allah utuskan, Allah lantik nabi-nabi ataupun rasul-rasul daripada setiap umat. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Dan kami telah mengutuskan bagi tiap-tiap umat
seorang rasul yang membawa mesej wa'budullah, sembahlah Allah, ijtanibut taghut, dan jauhilah daripada taghut. Yang ni sembahan-sembahan yang berupa macam berhala dan sebagainya lah. Kan? Maka nabi-nabi dan juga rasul-rasul ni mereka merupakan pejuang kemerdekaan. Maknanya mereka ini cuba membebaskan manusia daripada sifat perhambaan sesama manusia ataupun sesama makhluk. Itu yang paling tepat. Kan? Makhluk bermaksud sesuatu yang dicipta. Berhala adalah makhluk. Kan? Kalau macam orang Kristian yang menyembah, yang menganggap Nabi Allah Isa yang disebut sebagai Jesus Christ, for example, contohnya lah, kan? Maka itu dianggap sebagai memperhambakan diri kepada manusia, kepada makhluk. Itu adalah di luar daripada sunnatullah, di luar daripada tabi'i manusia. Maka Allah turunkan, Allah utuskan, Allah lantik nabi-nabi dan juga rasul-rasul dengan tujuan untuk membebaskan mereka, memerdekakan mereka daripada sifat perhambaan sesama makhluk. Yang mana manusia ini hanya memperhambakan dirinya kepada siapa? Al-Khaliq, yakni sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang saya maksudkan, nabi-nabi dan juga rasul-rasul, mereka juga merupakan pejuang kemerdekaan, tetapi jarang kita dendangkan dalam kitab-kitab sirah. Dalam kitab-kitab sejarah kita jarang mengatakan mereka merupakan pejuang kemerdekaan. Tapi hakikatnya mereka juga merupakan pejuang kemerdekaan dari sudut perspektif Islam, yang mana mereka membebaskan manusia ni daripada memperhambakan diri mereka ini kepada makhluk, kepada berhala dan sebagainya. Maka timbul persoalan pada hari ini. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah kita ini benar-benar merdeka dari sudut pandangan ataupun perspektif Islam? Sebab pada hari ini, setengah-setengah manusia, terutama di kalangan orang Melayu Islam, kita ini masih belum bebas sepenuhnya lagi. Terutama sekali dalam konteks belenggu penjajahan pemikiran dan juga ideologi. Setengah-setengah orang Islam kadang-kadang mereka ini dibelenggu dengan apa yang dipanggil sebagai ideologi seperti Islam liberal, Islam pluralisme, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada hari ini kita dapat lihat tempoh hari viral bagaimana sebuah konsert yang dihadiri oleh pelajar-pelajar tahfiz yang dikatakan memakai jubah dan sebagainya. Memanglah ia sebagai satu bentuk jemputan oleh seseorang. Tetapi wajarkah kita membiarkan anak-anak kita yang menghafaz Quran ni tiba-tiba dijemput ke sebuah majlis yang ada elemen kemaksiatan, kemungkaran, atas dasar tak apalah, sekali-sekali berhibur. Golongan penghafaz Quran dia tak sepatutnya macam tu. Dia tidak sepatutnya berhibur dengan hiburan yang melarakan. Sebab kehidupan dunia ni adalah bukan kehidupan yang untuk kita bermain-main. Tetapi ia sebagai satu bentuk ujian untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Islam itu sendiri bermaksud sejahtera. Aman, damai, aman. Ini yang kita boleh ambil, yang kita boleh petik daripada maksud perkataan Islam. Islam diambil dan dipetik daripada perkataan silmun ataupun salmun. Yang mana silmun ataupun salmun bermaksud aman, sejahtera, selamat. Itu maksud Islam. Ini yang benar Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Kafah. Secara total. Biasa kat dalam kelas saya akan sebut, be a full-time Muslim. Jadilah Muslim sepenuh masa. Don't be a part-time Muslim. Jangan jadi Muslim separuh masa. Dan hari ini kita dapat lihat ramai orang Islam kita yang kita anggap macam bergelar part-time Muslim. Maknanya mereka ini suka mencampur adukkan antara al-haq dan juga al-batil. Benda yang benar dan juga benda yang batil. Dan hari ini berselawat, besok kita berhibur lah pula. Takkan nak buat ibadah saja kot.
Kan? Ini masalah umat Islam pada hari ini. Kan? Ataupun di dalam konteks contohnya macam kita membuat pembiayaan ataupun pinjaman daripada pihak perbankan lah. Kan? Kadang-kadang bila mana setengah-setengah orang Islam dia melihat Islamic loan ni ataupun pembiayaan secara Islamik ni nampak macam mahal lah dari segi dia punya profit interest dia, kan, maka aku lebih prefer ambil conventional loan lah, murah sikit profit interest dia, tak adalah kena bayar tinggi dan sebagainya, kan. Maka dia pun ambil conventional loan, pinjaman secara konvensional yang mana memang ada elemen riba. Sebab apa? Sebab dia tak ada ketetapan, di dalam konteks perjanjian tersebut. Ada unsur gharar, yang ni penipuan. Ada unsur kalau dalam konteks penipuan di dalam konteks apa yang dilaburkan oleh pihak bank tersebut. Maka ini yang disebut sebagai kita mencampur adukkan dalam urusan kehidupan seharian kita ni. Kadang-kadang kita mencampur adukkan antara al-haq dan juga al-batil. Maka senang cerita kita sebenarnya pada hakikatnya tidak bebas lagi dari segi belenggu pemikiran dan ideologi, kan? Dan kita menganggap dalam konteks agama ni hanya pergi ke surau, ke masjid, hanya setakat mengaji ilmu ataupun mendengar kuliah, hanya setakat berzikir, bersedekah dan sebagainya. Tetapi lain-lain kita tak anggap, oh ini bukan dari sudut perspektif Islam, maka tak perlu ikut Islam kot. Dari segi pemerintahan, dari segi pemilihan pemimpin, tak ada kena-mengena dengan Islam kot. Maka ini adalah antara kesilapan umat Islam, yang mana dunia pada hari ini adalah dunia yang memang penuh dengan fitnah. Ini semua sudah maklum. Ujian dan juga cabaran di akhir zaman, maka keteguhan iman dan juga kebijaksanaan akal diperlukan bagi membuat pilihan yang tepat. Khususnya sekarang ni kita dah lihat macam-macam. Segala tanda-tanda kecil hari kiamat yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW telah berlaku, sedang berlaku. Sama ada kita sedar ataupun tidak, memang dah berlaku. Sebagaimana yang hadis yang Nabi sebut di dalam hadis Jibril, hadis ni yang mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, beritahu kepada aku apakah itu as-sa'ah. Dan kemudian Nabi jawab, bal mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian Jibril tanya lagi. Jibril tanya, apakah tanda-tandanya? Tanda-tanda as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi menjawab, an tadlal amatu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'asya'i yatafawaduna fil bunyan. Apabila kamu melihat di akhir zaman hamba wanita melahirkan tuannya. Ini memang sangat tinggi bahasa Nabi, kan, yang mana Nabi memasukkan di akhir zaman apabila berlakunya penderhakaan terhadap ibu bapa daripada anak-anak secara berleluasa. Dan kalau kita imbas pada zaman sekarang, zaman mutakhir, memang dah berlaku, sedang berlaku. Itu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Dan kemudian tanda yang kedua, apabila kamu melihat orang-orang miskin, berkaki ayam, tidak berpakaian, papa kedana, dilantik menjadi pemimpin masyarakat. Yang ini Nabi memasukkan di akhir zaman kelak akan ada manusia yang mengambil, yang memilih, yang mengundi pemimpin yang miskin, yang fakir dari segi adab, akhlak, integriti, etika dan sebagainya. Ini yang memang dah berlaku dan sedang berlaku. Dan tanda yang terakhir Nabi sebut di dalam hadis tersebut adalah apabila kamu melihat pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Yang mana Nabi memasukkan orang-orang Arab yang ada pada hari ini, di akhir zaman ni, dahulunya mereka hanyalah pengembala kambing. Dan mereka hidup berpindah randah, Arab Badui ni. Tetapi tiba-tiba zaman hari ini, mereka berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit yang tinggi-tinggi. Sebagai satu, orang kata, untuk menunjuk-nunjuk lah akan kekuasaan
serta kekayaan yang mereka miliki daripada hasil mahsul bumi seperti petroleum dan sebagainya. Kita boleh lihat dekat Dubai contohnya, ada Burj Khalifah. Kalau kita pergi dekat Tanah Suci Kota Mekah sekalipun, ada fitnah tersebut berlaku. Di mana telah didirikan the Tower Clock, menara jam yang tertinggi kat dalam dunia. Sekarang ni bila mana orang pergi buat umrah, sepatutnya mereka punya mata hanya melihat dekat arah Kaabah saja. Tetapi sekarang ni curi-curi pandang tengok atas pula. Nak tengok menara jam tersebut. Maka ini adalah antara fitnah yang berlaku di akhir zaman. Itu kita tak sebut lagi pasal haiwan yang lain. Contohnya macam sekarang, disebabkan kekayaan kelab-kelab bola sepak Arab Saudi ni, maka mereka mampu menarik minat ramai pemain-pemain yang terhandal dunia. Saya minat bola, saya cerita sikit lah. Dengan dimulakan dengan Cristiano Ronaldo yang pergi bermain dekat Arab Saudi, dan sekali ramai pemain-pemain yang terkemuka dunia, yang terhandal dunia, mereka berhijrah ke Arab Saudi untuk bermain bola sepak disebabkan tawaran gaji yang sangat tinggi dekat Saudi ni lah. Senang cerita, mereka nak bersara dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang orang kata kaya raya. Tapi yelah, kita harapkan yelah, mana dah tahu kok dia main dekat Arab Saudi tu terbuka hati mereka untuk peluk Islam, insya-Allah lah. Itu kita doakan. Dan kita kena ingat tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni pula kita hidup di zaman TikTok. Ini adalah yang latest trending lah. Kita hidup di zaman TikTok, yang mana anak-anak kita ni, kadang-kadang yang budak-budak muda ni pergi ke mana-mana asyik pegang handphone, smartphone untuk merakam, untuk buat konten katanya. Untuk buat konten, untuk disiarkan kat dalam TikTok. Saya sekarang ni pun kadang-kadang bila saya mengajar, saya rasa bermula daripada semesta ni, saya mengajar, saya perasan kadang-kadang ada pelajar yang keluarkan handphone, lepas tu dia pegang, dia tunjuk kat saya. Tapi dia tak tunjuk tinggi-tinggi lah, dia tunjuk macam dia letakkan handphone dia macam dekat dia punya tangan dia, dekat atas meja tu, seolah-olah macam, saya tak tahulah sama ada dia ambil gambar saya ke ataupun dia rakam video saya ke. Saya pun risau juga sebenarnya. Tapi itulah anak muda sekarang, yang mana mereka nak buat konten kat dalam TikTok, maka dia apa saja yang dia rasa menarik, maka dia akan cuba rakam dan dia akan download ataupun upload dekat dalam dia punya laman TikTok tersebut. Maka ini kehidupan di zaman sekarang, kehidupan yang penuh dengan fitnah dan sebagainya lah, ujian serta cabaran. Tak dinafikan TikTok ni ada juga banyak kebaikan. Contohnya macam kita boleh gunakan sebagai satu bentuk dakwah, tetapi ada juga elemen-elemen yang melarakan. Kadang-kadang kita pun terpalit. Saya setakat ni alhamdulillah saya tak ada akaun TikTok lah. Saya kalau boleh saya tak nak ada akaun TikTok, dan saya tak nak buka link-link yang orang bagi TikTok ni, sebab saya rasa ia membunuh, bukan membuang masa, tetapi membunuh masa. Lebih baik kita berkecimpung ataupun menyemukkan diri kita dengan banyak hal ehwal dunia yang lebih penting lah, yang lebih memberi manfaat kepada umat. Dan seterusnya, merdeka yang sepatutnya dalam Islam adalah bebas daripada pengaruh dan juga sikap serta akhlak yang buruk yang mampu merosakkan imej masyarakat dan juga umat Islam itu sendiri lah. Itu yang saya lihat, bagaimana akhlak serta etika muda-mudi kita yang ada pada hari ini kadang-kadang agak menyedihkan. Saya dapat lihat sendiri bila mana para pelajar yang mesej kita, diingat kita ni kawan ke apa. Padahal kita ni guru dia, pensyarah dia. Tetapi itulah, tak tahulah di mana silapnya. Mungkin di zaman sekolah tu kurang sikit kot belajar bab adab. Mungkin terlalu terpengaruh kot dengan platform-platform lain, social media. Mungkin terpengaruh dengan filem-filem barat yang ditonton dekat Netflix, dekat Disney Plus Hotstar, dekat Astro, dekat mana-mana televisyen dan sebagainya. Maka ia sekaligus membentuk sebenarnya jati diri anak-anak kita yang kurang beradab ni. Saya cakap dalam konteks saya sebagai seorang ayah, puan-puan serta tuan-tuan, mungkin seorang ibu dan juga seorang bapa, maka kita kena tengok juga adab serta etika anak-anak kita, cucu-cucu kita semua.
Yang mana kadang-kala kan, mereka ini tak perasan dan mereka rasa okey, tak ada masalah. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya tidak okey. Kurang sopan kadang-kala bila mana mereka membahasakan macam yelah, bila mana mereka nak menjemput kita bagi kuliah, bagi tazkirah, kan, tanpa memperkenalkan dirinya, kan, terus tanya, Ustaz free tak malam ni apa semua, kan. Macam tak ada adab lah, kan. Itu yang saya lihat lah. Itu dalam konteks nak menjemput kuliah agama, tazkirah agama, kan. Itu belum lagi cakap pasal pelajar-pelajar yang bukan agama, pelajar-pelajar yang bukan daripada bidang agama dan sebagainya. Maka ini yang kita dapat lihat bagaimana kita punya masyarakat pada hari ini semakin miskin, semakin fakir dalam konteks adab, akhlak dan sebagainya. Senang cerita, kita masih lagi belum merdeka lagi dalam konteks adab dan juga akhlak, kan. Kita punya adab dan juga akhlak ni masih lagi terjerat, masih lagi terperangkap dengan adab ataupun akhlak yang mungkin bersifat jahiliyah, yang mungkin bersifat kebaratan, kan. Ini pihak barat yang mungkin mengajar akan hal tersebut. Di barat, kalau kita tengok, terdapat banyak dalam konteks sahih laku, etika ataupun akhlak. Kita boleh lihat bagaimana hubungan kekeluargaan antara anak-anak dan juga ibu bapa tu semakin terakis. Itu dekat barat. Tapi dekat Malaysia ni pun hampir lebih kurang sama juga. Kebanyakan anak-anak yang dah masuk ke universiti, kan, cuba tonton serta perempuan, kan, kira ataupun hitung, kan, dalam seminggu tu berapa kali di call kita, kan. Kalau di call pun cakap duit dah habis. Jarang dia call kita tanya khabar, mak macam mana, ayah macam mana, kat rumah okey tak tanpa Along ni, apa semua, siapa yang buat benda ni, sebelum ni saya Along yang buat, contohnya lah, kan. So kita kena tengok balik macam mana, dan kadang-kadang kita juga yang kena call, tak apa, kan. Kita jangan expect, jangan harapkan anak-anak kita yang call dan chat kat kita, tapi kadang-kadang kita yang kena call lah, tanya macam mana keadaan dia belajar apa semua. Maka ini adalah di dalam konteks bagaimana kita nak mengembalikan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab Nabi dan Allah utuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang Nabi sebut di dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kan. Maknanya akhlak dalam Islam, yang pertama, akhlak dalam Islam ini ia ada elemen ketuhanan. Sebab apa ada elemen ketuhanan? Sebab akhlak serta adab di dalam Islam ia digazetkan, ia diwartakan, ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah yang bagi tahu, okey, ini adalah perkara yang baik. Contohnya macam menghormati ibu bapa, kan, melayani tetamu, menghormati jiran tetangga. Ini adalah akhlak yang baik. Nah, Allah sebutkan dalam Quran, kan. Dan dalam konteks sifat-sifat mazmumah pun sama juga. Allah yang menggazetkan, Allah yang mewartakan, zina adalah haram, riba adalah haram, mengumpat adalah haram, kan. Maka Allah menggazetkan, Allah yang menetapkan. Sebab itulah saya cakap, adab serta akhlak dia ada elemen ketuhanan, kan. Dan ia juga dipercontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila mana Allah dah menetapkan ini adalah akhlak yang baik, maka Allah turunkan, Allah utuskan, Allah lantik seorang Nabi daripada kalangan manusia, kan, untuk apa? Untuk mempercontohkan macam mana nak buat akhlak yang baik ni, macam mana nak mengamalkan adab serta etika yang baik ni. Maka itu adalah maksud al-akhlak di dalam Islam. Ia bersifat ada elemen ketuhanan. Maka kan, pada era milenial ini, masyarakat kita kadang-kadang dilihat tak banyak bercakap, kan, ataupun tidak banyak bersosial secara bersemuka lah. Kita tengok ini juga adalah antara benda yang kita kena ambil tahu lah, kan. Namun mereka ini cenderung berkomunikasi dekat alam maya. Ini yang saya dapat lihat bagaimana kadang-kadang kita ni, kan, jarang jumpa, tetapi kita lebih banyak berbual-bual dekat dalam WhatsApp, kat dalam Facebook, apa semua. Kita hanya tengok daripada jauh saja,
Kan? Kalau kita pergi ke tempat tersebut, contohnya macam kawan kita dekat Terengganu ke kat Kelantan ke, kita hanya komen kat dalam Facebook saja. Kita hanya komen-komen ataupun berawak kat dalam WhatsApp saja. Tetapi kalau kita pergi ke Kelantan, ke Terengganu, tak ada pula kita nak pergi menziarahi dia. Sebagai contoh. Maka ini adalah antara aspek kemiskinan adab pun sama juga lah. Yang kita masih lagi belum bebas sepenuhnya lagi. Maka ini adalah antara penjajahan yang masih berlaku lah kan di kalangan masyarakat mutakhir ini, yang mana kita sebagai umat Islam, tuan-tuan dan juga perempuan, terutama sekali bagi ahli-ahli kelab sahabat pencinta Al-Quran, nama kelab ni memang sangat syahdu lah bagi saya, kelab sahabat pencinta Al-Quran. Maka kita semua ni mesti menjadi ejen, dan ejen yang mana ejen perubahan yang akan mengubah masyarakat. Yang mana saya yakin tuan-tuan dan perempuan memang setiap hari mendengar kuliah agama. Maka jangan dengar saja, jangan dengar saja kemudian simpan untuk diri sendiri. Tapi jadilah ejen perubahan di kalangan masyarakat. Yang mana memang kita telah bebas, memang kita telah merdeka dari segi penjajahan yang pernah dilakukan oleh penjajah barat, seperti Portugis, seperti British, Belanda, Jepun dan sebagainya. Betul, telah 66 tahun kita merdeka, tetapi pada hakikatnya sebenarnya kita masih lagi belum dianggap merdeka sepenuhnya. Andai kata kita ini masih lagi bertuhankan. Bertuhankan apa? Hawa nafsu kita. Masih lagi bertuhankan kita punya material yang bersifat duniawi. Saya ambil contohnya macam kita punya smartphone lah. Smartphone ni kadang-kadang setengah-setengah orang ia anggap macam Tuhan dah. Walaupun dia tak sembah smartphone. Tetapi dia punya perbuatan dia, cara hidup dia, dan dia punya layanan dia terhadap dia punya smartphone tu, seolah-olah macam smartphone tu, telefon pintar tu macam Tuhan dia. Kita imbas. Bangun-bangun pagi, bila mana alarm dekat kita punya handphone berbunyi, kita pegang kita punya handphone. Itu yang pertama kan. Padam kita punya alarm tersebut lah. Ataupun snooze. Kalau nak sambung tidur 5 minit lagi lah kan. Dan kemudiannya, bagi setengah-setengah orang ni pula, tak puas dengan tutup dia punya alarm, maka dia tengok ada notification lah. Kat dalam WhatsApp, kat dalam Facebook. Maka dalam keadaan dia masih lagi belum solat subuh lagi, maka dia sempat untuk melihat notification tersebut. Kat dalam WhatsApp, baca kejap lah. Kok ada berita tergempar ke pagi ni, sebelum aku nak forward kat grup lain. Kan? Dia buka Telegram, dia buka Facebook dan sebagainya, TikTok dan macam-macam lagi. Walhal, kewajipan dia yang pertama bila mana dia bangun daripada tidur tu adalah menunaikan solat fardu subuh. Itu yang sepatutnya. Tetapi dia berkesempatan untuk buat benda-benda yang lain. Ataupun paling kurang pun kalau subuh tu awal lagi, mungkin boleh kita mulakan dengan melakukan solat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Itu yang sepatutnya. Tetapi masyarakat pada hari ini, dia seolah-olah macam dia bertuhan kepada smartphone tersebut. Dan kalau smartphone tersebut tertinggal, dia pergi office, sampai office, alamak, tertinggal lah pula smartphone ni, handphone. Dia sanggup patah balik. Tak boleh hidup tanpa smartphone tersebut. Smartphone ni dia dah macam jadi nyawa dia. Kalau tertinggal smartphone tu kat rumah, separuh nyawa dia hilang lah. Dia rasa tak keruan. Dia rasa tak sabar-sabar nak balik. Rindu kat dia punya smartphone tersebut. Maka ini adalah satu fikrah, satu mentality, satu attachment sebenarnya yang sangat berbahaya sebenarnya. Yang betul. Kita punya smartphone ni memang macam-macam ada. Bagi mereka yang masih bekerja, kita punya smartphone tu lah kita punya kerja-kerja kita yang kita letakkan. File-file contohnya, dokumen-dokumen penting. Tanpa smartphone memang tak boleh nak hidup lah, tak boleh nak kerja lah. Senang cerita bagi setengah-setengah orang. Tapi bila mana segala-galanya kita berpandu kepada smartphone, maka ia dianggap sebagai kita telah bertuhankan smartphone.
Sampaikan bangun tidur tengok smartphone sebelum tidur. Ini pun sama juga. Setengah-setengah orang sebelum tidur sepatutnya kita baca surah Al-Mulk, kan, mana yang Nabi selalu buat. Tetapi dia nak tunggu nak mengantuk dia tambah lagi. Maka dia memperuntukkan setengah jam ke 1 jam untuk scroll smartphone tersebut. Dan untuk tengok Facebook, untuk layan TikTok dan sebagainya. Sampailah waktu dia dah mengantuk, barulah dia tutup smartphone tersebut. Ini kita. Saya tak cakap apa-apa. Tapi kita cakap kita sendirilah. Kan? Daripada pagi sampai ke malam. Kan? Maka ini pun sama juga. Kita sebenarnya tak merdeka. Kan? Dalam konteks kan, perhambaan kepada gadget, kepada material-material yang bersifat duniawi. Memang betul, smartphone ni kadang-kadang memberi kita banyak manfaat. Sebab dengan smartphone ni lah kita boleh mengaji juga. Sebab sekarang ni memang dah wujud aplikasi Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tetapi bila mana kita terlalu banyak menghabiskan masa dekat media sosial, maka itu adalah satu elemen yang kita anggap sebagai pembaziran masa. Kan? Yang mana banyak masa yang kita boleh guna pakai kan, untuk kan, orang kata mencari ilmu dan sebagainya. Kan? Maka ini adalah antara elemen yang kita perlu merdekakan diri kita. Kan? Sebab of course kan, kalau kita tengok dalam konteks di zaman Nabi SAW, mereka tidak memiliki smartphone dan sebagainya, mereka tak ada TV dan sebagainya, kan? Tetapi mereka boleh survive. Mereka lebih mencintai Allah dan juga Rasulnya. Mereka lebih dekat, lebih hampir kepada Quran dan kepada hadis, kepada sunnah Nabi SAW. Maka kita compare, kita bandingkan dengan diri kita yang ada pada hari inilah. Dan apakah tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Adakah dengan kita berkepit 24 jam dengan smartphone, ataupun sebaliknya, ataupun kita pegang sendiri mushaf Quran tersebut, kita pegang, kita sentuh dan kita baca. Itu yang sebaiknya. Kan? Bukanlah saya nak mengatakan tak salah membaca Quran melalui aplikasi handphone, smartphone, tidak. Tetapi ada baiknya kalau kita pegang, kita baca melalui mushaf Quran lah yang sebenar. Itu yang dituntut. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Maka itu dalam konteks kemerdekaan, yang mana apalah erti kemerdekaan, kan? Sekiranya akhlak kita ini masih dijajah, ditakluk dengan gaya hidup yang negatif, maka perlu untuk kita saling nasihat menasihati lah, terutama sekali kepada kaum keluarga kita, kan? Kita punya adik-beradik kita, kita punya anak-anak kita dan sebagainya. Perlu untuk kita memerdekakan. Kita mesti jadi ejen kemerdekaan, kan? Dengan dimulakan pada kelompok yang kecil. Yang ni kita punya keluarga, kita punya family lah. Merdekakan diri mereka daripada perhambaan kepada hawa nafsu. Merdekakan diri mereka daripada perhambaan kepada material-material yang bersifat duniawi. Smartphone, kan? Terlalu lama dekat depan Netflix ke, kan? Terlalu banyak menonton drama-drama Korea dan sebagainya. Maka ini adalah antara ujian serta dugaan di akhir zaman. Maka saya rasa cukup sekali itu saja. Saya serahkan kepada Puan Moderator, insyaAllah. Okey, baik. Ustaz, kita boleh buka soalan Ustaz. Kok ada yang nak bertanya kan Ustaz, kan? Sebarang kemusykilan. Dipersilakan. Semua senyap Ustaz, dah jelas kot. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Jelas. Okay, jelas. Okey, baik. Jazakallah khair Ustaz Kamzman atas perkongsian ilmu mengenai merdeka dari perspektif Islam ini, iaitu kebebasan manusia untuk menikmati kehidupan sesuai fitrahnya yang menjadi sifat asasi manusia selaras matlamat sebenar penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru itu sebagai umat Islam wajiblah kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang mencerminkan
kegemilangan Malaysia dalam mewujudkan masyarakat harmoni dan sejahtera, dan semoga apa yang disampaikan ini sedikit sebanyak memberikan kefahaman buat kita semua. Dan dengan itu saya serahkan kepada Ustaz lah untuk kita sambung, insya-Allah Ustaz, di lain topik yang lebih menarik lagi Ustaz. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah Ustaz dan surah Al-Asr. Silakan. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah semua. Jumpa lagi pada pukul 8 malam ini untuk membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.